Tak boleh. Okey. Bagaimana ni? Ada satu tajuk macam bila orang tengok, bila orang baca macam kasar sikit. Bila tengok tentang ni bawah, terima kasih kepada hutan. Jadi tu lah, tak ada datang lain kan nak buh lagi selain di hutan. Jadi sebelum nak baca tu nak tahu kau dia punya apa dalaman dia tu. Sinopsis dah. Okey, Assalamualaikum semua. Saya terima kasih pasal bagi peluang saya main sini. Pasal buku ni saya saja rasa saya nak bagi penampak pun dekat orang-orang kita. Sebab selepas kes anak saya hilang dalam balai polis under hak jagaan Mahkamah Syariah Pulau Pinang, saya dituduh sesat dan saya dituduh macam-macam. Sedangkan anak saya hilang dalam balai polis. Kan makcik-makcik semua ada anak, tahu perasaan bila hilang anak. Jadi bila anak saya hilang, lepas tu saya dituduh sesat, tak ada kena mengenal dengan kes hilang anak tu. So saya terpaksa tak boleh nak bela. Masa tu surat khabar, newspaper, kita tak ada internet. Masa tu semua orang dengar apa dalam newspaper ya. So bila kita kena tuduh sesat, dituduh macam-macam. Masa tu rambut saya pendek, lagu Abi. Rambut saya pendek. Tapi bila dah saya tengok orang tua saya malu, mak saya malu, kakak-kakak saya malu, dan anak pula hilang dan balik polis. Jadi kita sebagai seorang pelukis di jalan ni tak punya satu tempat untuk membela diri. Lepas tu saya pun setelah ada internet, saya bercakap dalam YouTube. Saya bercakap bab tasawuf dan bab ilmu makrifah, yang mananya saya dituduh sesat oleh media-media yang mana tak mengaji benda ni. So orang-orang Batu Kurau, orang-orang Kuala Kurau, orang Kuala Kurau ataupun Kuala Bula ataupun Tanjung Piandang, mereka tahu ilmu-ilmu ni ada. Sebenarnya ilmu-ilmu mengenal Allah ni, ilmu-ilmu tasawuf ni ada. Tetapi setelah anak saya hilang, saya dituduh macam-macam. Saya bawa diri selama 10 tahun, tak ada orang tahu apa perasaan saya. Lepas tu selepas saya bercakap dalam YouTube, saya cakap dalam Facebook, last sekali saya buat buku lah. Bila saya buat buku, dalam ni saya bercerita habis tentang bagaimana perasaan saya setelah kehilangan anak tu dan saya dituduh sesat. So saya kupas dalam ni usul fiqh tasawuf lah, yang mana makcik-makcik dulu dah mengaji fardu ain, doa ada dalam ni. Saya kupas bila pasal apa orang tuduh kita sesat, sebab apa. Tentang tajuk babi hutan ni, orang tahu serendah-rendah kejadian ni babi. Dalam kita ni, dalam Quran beritahu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, menjadikan insan manusia itu sebaik-baik kejadian. Lepas tu ayat seterusnya diberitahu ada kalanya manusia itu lebih rendah pada hewan. So dalam buku ni, bila saya bercerita waktu saya berjalan dalam hutan, saya pergi jumpa gajah, singa, saya pergi jumpa dalam laut ikan jerung dan ikan paus. Itu bermakna secara simboliknya saya pergi jumpa menteri-menteri di sini. Saya pergi jumpa KDN. Anak saya hilang dalam balai ni macam mana sih? Bawah jagaan Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah adalah bawah hak jagaan Raja-Raja Melayu. Raja Melayu lepas kuasa dia dekat mufti-mufti. Mufti lepas kat kadi, kadi lepas kat imam. Jadi mana satu yang saya nak jumpa? Jadi bila benda tu saya tak boleh nak mencerita. Saya bawa keluar lah buku Terima Kasih Si Babi Hutan, Tuhan Kini Aku Datang. Dan setelah dituduh sesat, lepas tu saya mengembara Europe, pergi Sweden, Denmark, Holland. Lepas tu bila sampai di Germany, saya berjumpa satu ni. Maka keluarlah anak saya bernama Aminah dan Azali tu, yang famous kat YouTube, famous kat Facebook tu. Jadi saya mengajar anak saya tu ilmu tasawuf dan ilmu mengenal Allah. Jadi bila dia pokok keluar bahasa-bahasa tasawuf ni, ramai orang makcik-makcik di Malaysia ni terkejut. Macam mana budak macam ni kecil boleh cakap bab ketuhanan.
Ini adalah sebabnya kita tak mengajak anak kita mengenal Allah. Kita ajak anak kita ilmu fiqh semata-mata. Buat sudah, cukup waktu buat. Khusyuk tak peduli. Sedangkan dalam ayat dia kata fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. So bila saya bertanya untuk mufti, macam mana rukun qalbi ni? Aniyatu bi qalbi bila sautin wa lahufin. Kita buat semayang dulu contoh dia, kita buka sikit bahagian usul Bila kita buat semayang, kita baca rukun qauli, sholli pada maghrib salasa arba'ah rakaatin ada alillahi ta'ala. Takluk dia satu sifat sama. Kalau orang yang mengaji rukun 13 dia tahu apa yang saya cakap ni. Lafaz dengar. Bila main rukun yang kedua, rukun qalbi, rukun yang di hati ni, apa dia bila kita tanya? Takkan kita nak kata sahaja aku semayang, padahal kita dah sebut bahasa Arab, aku sholli. Makna tu Arab di negeri Arab tu kena main Malaysia, banyak cakap Melayu baru dekat rukun qalbi. So hari ni bila kita tak tahu, kita tak perasan yang kita tarik rukun qauli masuk ke rukun qalbi, itu tertib dia tak betul. Sebab aniyatu di qalbi bila sautin walau hifin. Niat yang terletak di rukun qalbi tak bersuara dan tak berhuruf. Jadi proses-proses dalam 5 waktu ni pun kita. Jadi macam mana kalau kita tak mau nak masuk lagi, iaitu ilmu usuluddin, ilmu tasawuf, ilmu mengenal Allah ni. Yang dulu-dulunya mak pak kita duk dua-dua kita baca sifat 20, tok-tok kita duk ngaji, duk tak pernah lekang sifat 20. So saya bercerita dalam buku ni lah, kedudukan ilmu tasawuf, kedudukan macam mana saya dituduh sesat ni sedangkan anak saya hilang dalam mahkamah syariah. So benda-benda macam ni saya tulis dalam buku-buku yang ada kat sini. Tentang tajuk babi hutan tu, cuma saya terima kasih kat babi hutan tu. Dalam cerita ni kononnya bila babi hutan tu mai jumpa saya, dia langgar saya sampai patah tulang rusuk. Bila KDN tak boleh tolong saya pergi pergi England, kita punya Interpol pun tak boleh tolong. Kita punya, saya bertanya, apa buat kerja apa sini? Kerajaan hantar buat apa? Duta-duta hantar. Anak aku beranak di Malaysia, dia bawa lari, duk ada di sini. So dia berkata tak boleh buat apa dapat, pasal benda dah ada sampai Britain. Saya kata kalau duduk di England pun anak-anak Malaysia. So saya menjadi hampa. Bila saya menjadi hampa, saya buatlah cerita yang simbolik, cerita yang tak nampak. Kalau cerita terang sangat dia bertangkap. So bila saya kata saya berjalan masuk ke dalam perut laut berjumpa jerung dengan paus, saya kata dalam sejarah Nabi Yunus, hang tolong dia tak mati dalam perut. Ni aku nak borai anak aku demi akidah. Duduk di England ni nak dia apa? Saya selama 6 bulan duduk pergi jalan selalu. So saya buat cerita tu seolahnya saya sedang berjumpa kita punya orang-orang tertinggi yang berada di England. Orang-orang yang diletakkan posisi kalau ada orang Malaysia susah, hampa kena tolong, hampa duta. Contoh macam tu. Jadi dia bagi alasan tak boleh buat apa. Itu sebab saya merajuk, saya pergi jumpa pula gajah dalam hutan. Dan laut tak boleh. Contoh dia macam tu, gajah tu contohnya saya jumpa unit ras, human right, hak asasi kemanusiaan. Saya duduk tepi jalan demi anak saya. Dia pun kata kami akan tolong hang. Lalu pemain cakap tak boleh juga sebab hang bukan orang sini. Hang punya pasport tak lama, sat saja nak kena balik kan. So dengan alasan-alasan yang macam tu saya merajuk. Sampailah bila babi, contoh dia saya duduk dalam hutan tu, babi hutan tu main, dia kedah saya sampai berdarah. Lepas tu bila saya jatuh, dia tanya saya, hang ni binatang jenis apa dalam hutan ni, aku tak pernah jumpa. Lepas tu saya, abang aku ni sebenarnya manusia, baru babi tu terkejut. Dia kata manusia ni sebaik-baik kejadian. Macam mana hang boleh jadi ni? Hang duk minta tolong kat siapa selama ni dalam hidup hang? Sedangkan Allah Ta'ala tu wahuwa ma'akum ma'inama kuntum, aku berserta di mana saja kamu berada. So bermakna babi hutan yang kena kejadian tu dah bagi tahu kat saya, hang kena kembali kepada Allah sebab hang tu sebaik-baik kejadian. Tuhan kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. So itu sebab saya kata terima kasih. Babi hutan tu simbolik. Bila kita dah sedar tempat untuk kita ni sebaik-baik kejadian ni, mesti kena ada orang yang seburuk-buruk kejadian nak beritahu. Orang yang sakit akan beritahu kat orang yang sihat, beruntunglah apa sihat lagi, jagalah makan minum apa, tak kena kecil manis.
baru potong kaki ke. Orang yang dah kena potong baru dia nasihat. Tapi kalau yang serendah-rendah kejadian tu babi, dialah menasihat yang setinggi-tinggi ni untuk bagi tahu jangan jadi lembu aku. Ni cerita dia tajuk dia main di situ lah. Dia lah simbolik je lah. Ada apa-apa? Tanya orang ada tempat abang ni yang orang macam nak didik anak-anak daripada apa? Susah. Kita nak mula daripada tahap mana? Anak saya Azali ni, saya mula daripada 2 gambar piramid. Satu nama dia Sarjan Hassan, satu nama dia anakku Azali. Dalam filem tu dia ada tunjuk perangai sikap. Hari ni kita tak cakap buat masalah sikap. Orang tengok rambut panjang tak boleh cakap buat agama. Orang yang pakai jubah serban boleh cakap agama. Sebab kita dah travel sampai negara Arab pun saya dah pergi dah. Tengok yang Kristian pun pakai jubah serban. Sebab itu pakaian. So bila kita bagi anak kita tengok gambar piramidi tu, dia akan tunjuk 2 watak. Satu watak budak kecil yang jahat, satu watak budak kecil yang baik. Budak yang kecil yang baik tu nama Hasan, budak kecil yang jahat tu nama Aziz. So bila saya pasang gambar tu, saya duduk, Azali duduk sebelah saya. Bila budak tu buat perangai, baru saya tunjuk tu, tengok tu perangai tu. Perangai tu dia ikut iblis, dia ikut setan. Apa? Follow dia bagi kesedaran dulu. Bagi dia nampak keadaan perangai. Umur 3 tahun dengan umur 4 tahun, proses budak-budak kena korupsi, budak-budak akan nak jadi superhero, nak jadi Superman, apa semua. So masa umur tu kita start masuk tauhid, mengenal sikap. Sebab Tuhan cakap wa fi anfusikum afala tusirun. So kita ajak dia mengenal sikap, yang mana tak baik, yang mana ni. Kalau baik dia jadi lagu menang, kalau tak baik jadi lagu menang. Jadi saya bawa anak saya tengok 3-4 kali. Bila kelaku tu dah mula ditunjuk, saya tunjuk tu ya, saya tengok perangai dia. Kan masa start budak tu menangis kat kubur dia, bapak dia mati, dia tak ada arah nak pergi. Lepas tu dia bawa, ada pakcik tu bawa balik rumah. Balik rumah dia tengah mandi, dia tu anak dia nama Aziz main. Siapa pakai tolak dia marah-marah. So di situ kita kena bagi anak kita tengok berulang kali. Baru kita bila tunjuk, bila kita sembang dengan dia, lepas tu kita sesat-sat, bapak tengok dalam Quran. Buka Quran pula tunjuk. Baca depan dia, bagi pendekatan dia tu ada. So Aminah dia dah boleh baca sekarang. Saya suruh kadang-kadang Aminah tolong cari dalam surah ni apa dia cakap. Dia buka, dia cari surah tu, dia tanya ayat apa, dia baca. Saya duduk di sini, dia duduk di sana. Dia baca bahasa Jerman punya Quran. Lepas tu kadang dia diam. Saya tanya pasal apa, diam. Pasal apa dia berkata Islam jahat? Ni betul, ni Quran cakap elok. Kita pemasukkan ilmu tu kat mereka. Tapi kalau kita duk bagi game, kita duk bagi video-video yang tak ada benar-benar dengan Quran, budak-budak ni dia jadi macam aiskrim dengan coklat. Dia akan jadi edited, dia akan jadi ketanggih. Saya bagi kat anak saya seminggu 1 jam dia pegang menatang tu, supaya dia tahu juga tidak dia berhenti kolot lah yang ramai. Tiap minggu hari Ahad 1 jam, iaitu pukul 10 sampai pukul 11. Lepas tu keluar pergi main juga. Jadi dia tengok benda tu macam biasa, dia tak heran. Benda tu duduk atas meja pun dia tak heran. Kalau budak-budak lain kira nak tanya apa-apa bagi internet, apa-apa main nak tengok ni kartun ke, saya tak mau ajak macam tu. So budak-budak dalam umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun wajib tidak boleh tidak mengajar ilmu mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Kita tu macam ni mungkin tak kenal Allah tu baru nama. Tak maulah nak kupas bab semayang ni sakit jam. Kalau kita kaji balik kan, semayang kita umur-umur yang tua macam ni pun, kita umur-umur saya pun 50. Tak pernah sekali dalam hidup kita khusyuk. Mana perginya semayang tu, sedangkan dalam surah Al-Kahfi ayat 103, 104, 108 memberitahu sesungguhnya mereka merasakan mereka telah melakukan sebaik-baik amalan, padahal mereka mendustai ayat pertemuan dengan Tuhan mereka. Maka gugurlah segala amal ibadat mereka di akhirat kelak, tiada ada pertimbangan. So takkanlah kita tak bimbang umur-umur kita macam ni, sampai kita tak tahu siapa sebenar hakikat diri kita. Kalau dia kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, kenallah Tuhan.
Sebab hari ni saya macam ni, penzahiran saya macam ni. Saya nak ajak orang supaya jangan tengok luaran. Sebab Tuhan tak cakap pun nanti. Tuhan kata wa fi anfusikum afala tusirun. Betapa tidak kamu lihat. Dia bilang tak kira lah, Hindu ke, Cina ke, Melayu ke, orang putih. Sebab kita dijadikan oleh apa sebenarnya? Kita semayang pun tak pernah khusyuk. Apa yang betul kita ni? Sebab kita tak tahu sifat Allah Ta'ala yang dikatakan dalam Quran itu, innallaha ya'murukum an tu'adu amanati ila ahliha. Kita pun tak tahu sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada kat kita. Kita tak tahu. Kita ingat kita punya. Sehari dia berazan 5 kali, kita selalu cakap bila hayya 'alas solah, kita cakap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa maknanya tu? Sedap sebut Arab ya, mana tak tahu apa. Kalau burung tiung kita ajak dia bercakap, bila dia lapang dia bunyi betik. Kita bagi Twitter pun dia tiba. Dia diajar melafaz, tidak mengenal apa yang dia lafaz. Kalau huruf makna maksud maudhu dalam Quran, huruf ada huruf makna dia apa, maksud dia apa. Contoh dia kalau dia tulis KASUT, apa? Itu huruf, makna dia kasut. Maksud dia benda yang ada kat bawah kaki. Maudhu dia, ini dia kenyataan apa yang kita disebut. Kalau dia sebut Buku-buku DUKU, itu huruf, makna dia buku. Maksud dia kertas yang ada tulisan yang orang boleh buka baca. Maudhu dia mana? Ini bukan dia, ini pen. Maudhu dia ini. Inilah kenyataan yang kita huruf makna maksud tadi. Tapi kalau dia sebut LAAH, alif lam lam ha, itu huruf, makna dia Allah, maksud dia Tuhan yang berserta, melihat, mendengar, berkata-kata. Maudhu dia mana dia? Macam mana buku kita boleh jumpa, kasut kita boleh jumpa, Allah Ta'ala pula kita tak tahu. Sedangkan dia kata dalam Quran dia lebih dekat daripada orang Amrim, surah Qaf ayat 16. Itu masalah hari ini, kita tak mengaji mengenal Allah. Bila kita tak mengaji mengenal Allah, kita mengenal masalah. Orang rambut panjang tak kena, orang nu tak kena, orang ni tak kena. Sebab kita nak tua, so kita nak balik kepada Allah, kita nak balik macam mana? Kalau kita tak kenal. Orang kata mati tanam, jasad hancur, apa maka ulat, apa semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu daripada Allah datang, kepada Allah kita balik. Apa yang balik? Kalau roh balik, jasad dimakan ulat, dalam kubur tu siapa nak siksa? Tak pernah fikir tu. Kalau zahir kita ni 7 sifat makni, hayat, ilmu, kudrat, iradat, samak, basar, kalam, hidup, ada, nyata. Orang buta pun ada mata, orang mati pun ada mata. Kenapa tak dia lihat? Sebab basar tu biji mata, baru alat. Kambing pun ada, apa buta pun ada. Basirun tu kelihatan, kauluhu basiran, itu yang lihat, itu semua hak Allah. Itu sebabnya hari ini kita mengaji nak mengenal diri, siapa diri kita ni. Kalau Muhammad tunjuk cara semayang, umur dia 42 tahun, 45 tahun, 43 tahun kalau orang cakap Surah Ma'idah. Sebelum tu dia pas semayang saja. So hari ni kita bukan kata tak semayang, kita nak kena cari yang betul. Kalau hakikat diri kita pun kita tak kenal siapa diri kita. Tuhan kata dia berserta di mana saja kamu berada. Aku rahsia bagi insan. Tak peduli ke Cina ke, Hindu ke, Melayu. Kalau dikatakan Allah itu berserta bagi siapa saja, maka tinggal lagi satu je masalah, tahu atau tak tahu. So hari ni itu je kita, masalah kita yang sekian lama ni, kita layan ilmu, kita tak tahu dari sudut mana. Kalau ilmu fiqh, dia bercerita hukum dan hakam. Jadi kita ada hukum lah, cakap apa bab tuan nak rambut dan tali timah ini, tak macam-macam lah, okay tak? Tapi kalau kita mengaji bab tasawuf, kita proses alam diri kita. Kita melihat kedudukan yang dikatakan wa fi anfusikum afala tusirun itu bukan dekat pakaian, dekat kita sebenarnya diri kita. Sebab rukun 13 itu bukan duduk dalam kita, duduk kat diri kita. Qauli fi'li qalbi wasat ta'rot ta'yin Allah Muhammad Adam, bukan duduk tangan lain. Ada wadah. Tapi bahasa-bahasa ilmu tasawuf, ilmu mengenal Allah ini tak diajar di Malaysia.
dulunya entah kenapa dituduh sesat, entah kenapa dihukum sampai begitu teruk orang-orang yang mengaji mengenal Allah ni. So maksud saya yang Sibuk nak cakap ni, ada setengah orang dah tua baru jumpa, ada setengah orang tak jumpa terus, ada setengah orang muda-muda dah jumpa. So kita kena tepuk dada tanya selera lah, aku ni macam mana, aku ni macam mana ni, aku kalau nak kembali kepada Allah ni nak kembali macam mana kalau aku kenal dia pula. Banyak surah dalam Al-Quran menyebut ayat-ayat pertemuan dengan Tuhan. Kita berangan-angan ya Tuhan macam mana. Betul? Tak apalah, masa dah cukup dah saya punya manager beritahu. Saya nak ada tak lain. Kalau makcik berminat, macam saya dulu pernah arwah ayah bawa mengaji bab usul pada tahun 1982 di Tanjung Piandam. Pergi jumpa Tok Haji Ayah Yazid, tak ada arah pun. Tahun 82 saya mengaji usul dengan arwah ayah 2 kali ya saya mengaji. Kalau makcik minat, siapa minat nak mengaji dengan Allah ni, kontak dia tahu kat mana guru masih lagi duk mengajar ilmu-ilmu ni. Pasal saya nak kena pergi dah ni, saya pergi bersama ada tanda ni. Tak buat cik Baik, saya minta maaf kalau ada apa-apa cakap lebih kurang. Saya terima kasih kepada yang beli buku, beli baju tadi. Okay, saya malam ni ada tanda ni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siri Fatiha.